Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan membanyakkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kerana pada malam ini kita diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya nikmat sihat, nikmat masa, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita pergi ke tempat pengajian, iaitu Yayasan Ta'lim, di mana pada malam ini kita akan sambung pengajian kita ilmu tauhid. Namun sebelum tu ada beberapa perkara penting yang perlu kita ketahui. Hal ini untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita, untuk menggiatkan kita di dalam belajar ilmu agama ni. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang malam ni adalah masa untuk berehat, untuk tidurlah. Tapi kalau kita bercermin, kita ingati lagi tentang cerita ulama terdahulu salafus soleh, mereka menjadikan malam ini sebagai ladang, sebagai lapangan untuk mencari ilmu. Kita tengok dari beberapa cerita yang diriwayatkan oleh ulama bahwasanya dikatakan, ya, qila li ba'di salaf, ditanyakan kepada sebahagian salaf, bima adraktal ilma, engkau ni macam mana mendapati ilmu, macam mana kau ni jadi orang alim, bagaimana kamu belajar, cara belajar tu macam mana, adakah kamu belajar waktu siang, adakah kamu belajar waktu pagi, adakah semua masa engkau ni dijadikan sebagai bahan untuk belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa kata mereka ni? Kata para ulama salaf ni, kita dah tahulah bahawa ulama salaf ni adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Nabi, selepas sahabat, selepas tabi'in, selepas tabi'un tabi'in. Jadi kata mereka ni, qala bil misbahi wal julusi ila sabah. Yang pertama, aku mendapati ilmu, kami mendapati ilmu ni bil misbah. Apa misbah? Ada yang tahu makna misbah? Misbah, kita saling menampak ni kerana ada misbah. Kalau tak ada misbah, gelap. Cahaya. Sabahun, ya subuhun, subuh. Kalau misbah? Yes, lampu. Bil misbahi, dengan lampu. Biasanya kalau orang pakai lampu ni bila dia? Di waktu apa? Siang ke malam? Malam. Masya-Allah, tabarakallah rahman. Jadi kata para ulama ni, kami mendapati ilmu ni, kami belajar ilmu bil misbahi, dengan lampu. Maksudnya mereka belajar waktu malam. Masya-Allah. Jadi selepas solat Isya mereka bukan terus tidur. Mereka tidak mengamalkan hadis. Beza dengan kita yang cintakan sunnah. Kan? Selepas solat Isya, teruslah. Ataupun kalau paling tidak, kita tengok status dulu. Tengok TikTok dulu kan. Tengok news, berita apa, status orang, media sosial dan sebagainya.
Lepas tu kalau kita sudah menguap, lepas tu terus baca doa, terus tidur. Okey, tak ada masalah. Tapi ulama terdahulu ni, dari saking mereka mementingkan ilmu, mereka menjadikan lampu sebagai kunci untuk mempelajari tentang ilmu agama, ilmu hadis, tafsir, ilmu riwayat, ilmu dirayah, ilmu syarah, fiqih, hadis dan sebagainya. Mereka jadikan malam itu sebagai bahan untuk belajar. Jadi insya-Allah taala kita pada malam ni kita boleh dikatakan mencontohi amalan salaf. Insya-Allah taala. Meskipun kalau kita nak amalkan hadis, kita terus tidur selepas ni. Tapi ini adalah usaha kita untuk memperkaya, untuk membanyakkan amalan soleh. Inilah generasi akhirat. Memperbanyak amalan soleh. Jadi masa-masa kita, meskipun ana tak yakin yang datang ke sini semua ni datang dengan keikhlasan. Tak yakin semua datang dengan ikhlas. Mesti dia ada dipaksa sikit. Saya mesti datang ke Yayasan Taklim meskipun saya malas. Meskipun saya letih. Lesu, penat, capek. Mesti datang. Sebab saya nakkan pahala. Meskipun saya sampai di dalam kelas menguap, tak ada masalah. Yang penting saya datang dulu. Perkara saya tertidur, pen jatuh, buku jatuh. Itu masalah belakangan. Yang penting saya hadir dulu. Boleh dengar dulu. Wah itu dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sikit-sikit boleh kita mendengarkan. Boleh kita mendapat pencerahan kan. Itu dia. Ada lagi perkataan ni. Supaya kita semangat. Sebab kita dah putus, kita dah berapa minggu berapa pertemuan. Tiga kan? Sudah terputus 3 pertemuan. Jadi mesti dia disambung kembali. Untuk menyambung balik ni macam dia susah. Tak segiat, tak segiat sebelum tu lah. Jadi mesti diberi suntikan. Kena cucuk dulu. Supaya dia sehat kembali. Itu dia. Okey, wa su'ila an dzalik akhir. Yang lain, ulama yang lain ni ditanya lagi. Ada ulama yang menjawab, macam mana kamu ini boleh mendapati ilmu? Menjadi orang yang alim. Boleh menjadi orang yang alim. Kata mereka, bis safar, was sahar, wal bukuri fis sahar. Bis safar, apa musafar? Dengan musafir. Musafir ni apa maksudnya? Yes, menuntut ilmu, talabul ilmi. Bukan bercuti. Bukan bercuti pergi ke Penang, pergi ke pantai, pergi ke laut. Tak. Ulama terdahulu ni mereka bermusafir dalam rangka mencari ilmu. Ni tak sama dengan kita apabila kita musafir jalan pergi ke tempat yang jauh ni. Tujuan dia, Masya Allah, kalau ada wang banyak, ada masa banyak, bercuti dulu. Bercuti dulu. Nak refresh. Katanya nak refresh. Sebetulnya kalau kita nak refresh, baca Quran je. Dah cukup tu dah refresh. Refresh otak kita dengan baca Quran. Tak perlu kita pergi jauh. Okey, jadi bisafar dengan safar, wassahar dan terjaga. Terjaga di waktu malam. Bergadang. Sahar dia maknanya bergadang. Bergadang ni tak tidur. Tak tidur di waktu malam. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Wal bukuri fis sahuri. Dan berpagi-pagi ataupun mengakhirkan dalam waktu sahur. Tu Masya Allah. Itu yang paling hebat lagi. Siapa dia? Ada imam kita, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau kalau tidur beliau adalah sangat sedikit. Sebab masa beliau gunakan untuk mengarang, membaca buku, mengajar. Tidur beliau adalah apabila mata sudah terperanjat sedikit, itulah tidur beliau. Tulis, lepas tu mengantuk, tidur sekejap, lepas tu terjaga, itulah tidur beliau. Bukan tidur macam kita berbaring di atas tilam yang sangat lembut, di atas di atas tilam yang empuk, lembut, Masya Allah, ada ikon remote, boleh kita sedang sebagainya. Tak, bukan macam tu. La haula wala quwwata illa billah. Ini kesungguhan kegiatan mereka di dalam belajar tentang ilmu agama. Mesti kita ikuti mereka supaya kita termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sesiapa yang pergi ke suatu tempat, menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya
jalan menuju syurga. Lepas tu Allah kata dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat, status, darjat, ya, orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Kemudian walladhina utul ilma darajat, dan kedua iaitu orang yang diberikan ilmu. Siapa mereka yang diberikan ilmu? Mereka yang belajar. Seorang pelajar dan seorang guru, kedua-duanya termasuk dalam utul ilma darajat. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sentiasa giat dalam belajar ilmu agama sehingga ajal menjemput kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah dalam keadaan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Itu sekedar suntikan ataupun motivasi daripada saya. Okey, kita akan sambung kepada pengajian kita iaitu tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam hal asma wa sifat, dalam segi ibadah, dalam segala hal kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari itu kita berhenti pada muka surat yang ke berapa? 43. Bab yang ke 10 ke 11. 11. Start 11. Kita malam ni nak start 11. Bab 11. Okey, baik. Buku Ana ni muka surat 71. Ana pun tak pasti yang lain muka surat berapa. Perlu diketahui bagi yang belum mendapati buku ni boleh download ya. Boleh download banyak. Banyak dia dibagi secara percuma. Okey, baik. Bab yang ke-11. Bab yang ke-11 ialah menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah. Dengan ni sorry. Jap saya nak baca tajuk asal dia. Bab 11 ni, bab 11, okey, bab 12. Okey. Bab yang ke-11 Babu ma jaa fi dzibhi li ghairillah. Okey, sebelum tu apa bab di okey. Okey, fi dzibhi li ghairillah. Kul inna salati ni sudah. Okey. Kejap ya. Ana takut silap. Ni kenapa dia tak sama? Jap. Cuba baca bab tu. Cuba tajuk dia baca. Bab yang ke-11 baca. Macam mana? Menyembelih binatang tapi dekat tempat yang dia bukan untuk Allah. Dia sembelih kat tempat yang okey. Menyembelih binatang dengan niat lillah kerana Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan kerana Allah. Ni panjang tajuk ni lah. Macam confused lah. Kan? Siapa pun yang faham bahasa Indonesia ni macam sebab tajuk asal dia ni. Ana baca tajuk asal dia. Babu la yadhbahu. Okey. Jap. Macam mana nak baca ni ya? Okey, bentar. Saya cari dalam buku yang lain. Babu la yudhbahu lillah bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Babu la yudhbahu lillah. Bab ataupun tajuk yang menjelaskan la yudhbahu lillah bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Ini pun ana semakin confused. Bab la yadhbahu lillah, bab yang menjelaskan tentang tidak boleh menyembah karena Allah. La yadhbahu lillah, tak boleh menyembelih karena Allah bimakanin. Bimakanin di satu tempat, di lokasi yudhbahu fihi, yang disembelih di dalamnya li ghairillah, selain Allah. Ni baru faham. Jadi maksudnya tak boleh menyembelih
untuk Allah pada suatu tempat yang sebelumnya dia dijadikan sebagai tempat untuk menyembelih kepada selain Allah. Ni tajuk dia baru betul. Jadi bagi kita ni adalah masih lagi berkaitan dengan penyembelihan, ya, sembelihan. Sembelihan kita dah bahas pada pertemuan sebelum ni kan. Di antaranya jenis-jenis sembelihan itu, di antaranya dia masih ingat tak lagi tak? Jenis-jenis penyembelihan. Ada masih ingat tak? Penyembelihan yang penyembelihan ibadah, lagi sembelihan syirik, okey, lagi sembelihan bid'ah, lagi sembelihan mubah. Ada 4 kan? Ya, sembelihan ibadah, sembelihan syirik, sembelihan bid'ah, sembelihan mubah. Ada 4 jenis penyembelihan. Okey. Nah, ini tak perlu lagi dijelaskan ya. Baik, kita teruskan kepada topik ini. Okey, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam menjelaskan tentang tidak bolehnya menyembelih binatang di tempat yang telah dijadikan sebagai sembelihan binatang untuk selain Allah. Beliau mengemukakan ataupun memberikan 2 dalil. Yang pertama daripada Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-108. Yang kedua ialah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dipersilakan kepada sesiapa yang nak pahala, berlipat ganda untuk membacakan ayat ini. Kalau tak, ana sendiri yang akan yang akan berebut pahala tersebut. Tafadhal. Naam, sila. تفضل يا أخي. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Sambung. Jangan baca separuh, sambung semua. Ahakku. Okay, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Baik, jadi di sini sebetulnya kalau kita tengok dalam buku asal dia, ayat ni dia mulakan dengan ni, la takun fihi abada. Ya. Ayat yang ke-108 je. La takun fihi abada la masjidun usisa 'ala taqwa. Okey, tak ada masalah. Kita boleh bahas ni. Okey, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhudhu masjidan dirara." Yang bermaksud di antara orang-orang munafik itu, yang dimaksud alladzina di sini adalah orang-orang munafik. Ya, yang pada zahirnya mereka mengaku Islam, padahal dalam hatinya mereka adalah kafir. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik ittakhadhu masjidan dirara. Ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk tujuan menimbulkan kemudaratan. Jadi dahulu ni ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, setelah hijrah sampai ke Madinah, beliau belum sampai lagi ke Madinah. Beliau sebelum sampai ke Madinah singgah di Quba selama berapa hari? Ada yang tahu tak? Berapa hari? Baginda Nabi singgah di Quba? Di Quba 4 hari. 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Beliau singgah di sana. Ketika baginda Nabi SAW ni singgah di Quba, beliau membangun masjid. Masjid ini yang disebut dengan Masjidul Quba, Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini merupakan masjid pertama kali yang dibangun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi dan orang-orang kafir mereka membuat masjid untuk menandingi Masjid Quba ni. Ada yang menyatakan masjid yang dibangun oleh orang kafir ni, oleh orang munafik ni untuk menandingi Masjid Nabawi. Untuk menandingi Masjid Nabawi. Jadi masjid tersebut dinamakan oleh baginda Nabi dan para sahabat Masjidud Dirar. Masjidud Dirar. Masjid yang memudaratkan. Tujuannya, kenapa mereka ni membangun masjid?
Yaitu yang pertama, diraran, untuk memberikan kemudaratan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Wa kufran, dan untuk mengkafirkan, untuk menyebarluaskan kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Jadi mereka ni orang Yahudi, orang kafir membangun masjid tujuannya untuk menjadikan kaum muslimin yang sudah bersyahadat kembali menjadi kafir, dan untuk memecah belah barisan ataupun persatuan kaum muslimin. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Untuk kekufuran dan untuk memecah belah di kalangan orang-orang mukmin, serta untuk mempersiapkan kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak sebulan itu. Mereka nescaya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa mereka itu sesungguhnya adalah pendusta dalam sumpahnya. Okey, lepas tu, ni sambungan ayat dia 108 ni. La takum fihi abada. Jadi mereka ni, ini kalau tak silap diketuahi oleh Abu Amir, ya. Jadi yang menyuruh orang Madinah untuk membangun masjid ni, kalau tak silap dia adalah seorang pendeta yang bernama Abu Amir. Ya, Abu Amir. Kalau tak silap. boleh tengok nanti. Lepas tu di sini baginda Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat untuk melaksanakan solat di dalam masjid yang dibangun oleh orang munafik. Sebelum tu orang-orang munafik ni, termasuk Abu Amir ni, mereka merayu baginda Nabi dan juga merayu kaum muslimin supaya mereka solat di Masjid Dirar ni. Di masjid yang telah dibangun oleh orang munafik ni. Jadi mereka merayu, wahai baginda Nabi Rasul, solatlah di sini. Sebab kami membangun masjid ini untuk ataupun sebagai tempat untuk kaum muslimin juga, bukan untuk kita saja, tetapi untuk kaum muslimin. Maka solatlah engkau dan juga kaum muslimin. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang baginda Nabi untuk solat di dalamnya. Jadi kata Allah di sini, la takum fihi abada. Okay, la takum fihi abada. Janganlah kamu lakukan solat di masjid itu selama-lamanya. Tak boleh. Ini diharamkan. Jadi baginda Nabi dilarang untuk melakukan solat 5 waktu dan apa-apa solat, ya, di Masjid Ad-Dirar ni. Begitu juga dengan para sahabat, tak boleh. Sebab di dalamnya itu, sebab masjid yang dibangun itu bukan untuk tujuan ibadah, tetapi untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin. Okay. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sebaliknya, masjid yang didirikan di atas dasar takwa semenjak hari pertamanya. Ya. Semenjak hari pertamanya, iaitu masjid inilah yang lebih patut kamu lakukan solat di dalamnya. Okey, sekarang kita sampai kepada perkataan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ni garis bawah ini, ni dicatat ya. Yang dimaksud masjid dalam perkataan ini ada 2 kaul ulama, ada 2 pandangan. Masjid yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang pertama Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabi lah, masjid yang Masjid Madinah tu. Pandangan yang kedua iaitu Masjid Quba. Masjidul Quba. Jadi baginda Nabi ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat di Masjid Quba ataupun Masjid Madinah. Bukan di Masjid Dirar, bukan masjidnya orang munafik. Sebab masjid dibangun, Masjid Quba yang dibangun ni tujuannya memang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah di sini sebut fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Okey. Di dalamnya fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu, di dalamnya terdapat kaum ataupun orang-orang lelaki yang mereka suka melakukan bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri.
kalau dalam buku ana ni, ini tak ada terjemahan ni. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Coba cek. Ada tak terjemahan ni? Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Sepatutnya dia diterjemahkan di dalamnya terdapat para lelaki yang suka melakukan asas suci, berwuduk. Kemudian menjauhi daripada perbuatan syirik. Di sini terjemahannya tak ada. Coba baca terjemahannya tu. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Siapa yang boleh baca? Okey tu. Lepas tu wallahu yuhibbul mutahhirin. Tu lengkap tu dalam bukunya. Versi PDF ada tak? Yang guna PDF ada tak? Membersihkan diri dari najis. Okey, itu dalam buku ya. Dalam versi PDF tak ada terjemahannya. Ni kurang ni. Tambahkan ni. Ni dia memang tengok buku ni dia ada beberapa kesilapan lah. Ada beberapa kesilapan, ada yang ni. Ada ayatnya yang kurang ni. Hadis pun macam tu. Ada kadang ada hadis yang tak disebutkan. Okey. Nah, sekarang siapa yang boleh faham ni? Okey, tajuk kita kan ni. Tajuk kita ni disebutkan kan? Menyembelih binatang dengan niat Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Apa kaitannya dengan ayat ni? Kalau raya Idul Adha kan korban dekat masjid. Korban dekat masjid. Kalau korban di surau di lapangan macam mana? Itulah. Yes, ada orang musyrik yang beribadah. Okey. Yes, tempat yang sama. Okey. Jawapan yang lain? Nanti anda kumpulkan semua jawapan ni. Anda ringkaskan. Okey. Memanglah. Okey. Baik. Jadi coba kita fokus kepada la takum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fi. Okey, dalam ayat ini nanti anda jelaskan apa kaitan dia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, baginda Nabi bersama para sahabat untuk melakukan solat di Masjid Dirar. Sebab di Masjid Dirar itu tujuannya bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya untuk memberikan mudarat, untuk menyebarkan kekafiran, kemudian untuk memecah belah. Tak boleh solat di dalam itu. Dan di dalamnya juga terdapat bentuk-bentuk kesyirikan. Tak boleh solat di dalam itu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi, kaum muslimin untuk melakukan solat di masjid yang telah dibangun oleh baginda Nabi, iaitu Masjid Quba ataupun Masjid Nabawi. Bermakna Allah di sini menyuruh ataupun memerintahkan mengerjakan ibadah pada tempat yang suci, pada tempat yang tulus dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam tu, demikian juga. Kalau kita nak sembelih kurban, nak sembelih binatang, sama ada binatang itu binatang kurban, binatang al-hadyu, binatang untuk untuk denda dam dan sebagainya, tak boleh disembelih pada tempat yang kotor, pada tempat yang pernah dipakai untuk penyembelihan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalil ni dia mengambil kias, dikiaskan kepada ni. Jadi ni dalil ni ayat yang ke-108 ni dia tidak langsung menjelaskan tentang larangan menyembelih binatang di tempat yang sudah dipakai untuk menyembelih binatang kepada selain Allah. Tak langsung, cuman ini dikiaskan. Nah, kalau baginda Nabi dilarang melaksanakan solat ibadah di dalam Masjid Dirar, begitu juga baginda Nabi bersama sahabat kaum muslimin dilarang juga untuk menyembelih kurban, menyembelih binatang di tempat yang sudah dipakai untuk menyembelih binatang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Okey. Jom kita pindah kepada dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, daripada Sabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu menuturkan, menjelaskan, "Nadhara rajulun ayyanhara ibilan bibuwanata." Fas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang jelas menjelaskan yang clear, secara clear menjelaskan tentang larangan menyembelih haiwan di tempat yang pernah disembelih haiwan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Okey. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini sahih dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Okey. Faham dengan hadis ni? Faham ya? Alhamdulillah, mengangguk ya. Faham semua, tak perlu anda jelaskan ya. Kalau tak perlu jelaskan, anda teruskan je lah. Mana tanya dia mengangguk? Okey. Okey. Cuba kita lihat. Maksud dia, ada seorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwana. Ini dekat dengan Mekah. Jadi ada seorang sahabat, dia bernazar ingin menyembelih seekor unta di Buwana. Ini nazar ya. Lalu bertanya orang itu kepada Nabi SAW. Jadi dia bertanya, Rasulullah, bagaimana kami ada nazar untuk menyembelih seekor unta? Ini macam mana? Macam mana kita cara menyembelih? Di mana kita sembelih binatang itu? Kata sahabat. Lalu jawaban baginda Nabi ni cara menjawabnya bertanya, adakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Yang kamu jadikan sebagai tempat penyembelihan, pernah dilakukan penyembahan kepada selain Allah tak? Ada berhala-berhala tak di situ? Ini bermaksud apabila tempat penyembelihan itu ada berhala-berhala ataupun pernah dijadikan sebagai sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram melaksanakan kurban, haram melaksanakan penyembelihan di tempat itu meskipun penyembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Haram, tidak sah. Bahkan dia mendapatkan dosa, tak boleh. Jadi kalau tempat itu sudah menjadi mantan penyembelihan binatang kepada selain Allah, maka tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk menyembelih binatang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Lepas tu para sahabat menjawab, tidak Rasul. Tempat yang akan kami jadikan sebagai tempat persembelihan, belum kami pernah jadikannya sebagai tempat berhala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat detail ya. Baginda Nabi ini sangat detail dalam menjelaskan tentang hal ibadah, tentang ibadah tauhid. Lalu baginda Nabi bertanya lagi, adakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Tempat tu pernah tak dijadikan sebagai hari raya mereka? Ada yang tahu tak? Hari raya orang Yahudi Nasrani ni apa? Ada yang tahu tak? Kalau sekarang apa? Seperti Valentine apa? Bukan. Yes, Christmas. Apa lagi? Tin yang tu, tin apa? Valentine. Valentine kan? Valentine ni yang apa, hari percintaan ya? Apa? Kan? Tu lagi tu perayaan. Apa lagi? Perayaan orang Yahudi dan Nasrani. Halloween. Ana pun tak sebegitu faham benda-benda macam ni. Jadi apabila tempat itu dijadikan sebagai tempat perayaan, bukan tempat ibadah ni, tempat perayaan saja, tak boleh juga dijadikan sebagai tempat penyembelihan. Haram. Meskipun penyembelihan itu ditunjukkan untuk baginda, untuk Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah nak kurban di tempat itu, tak boleh. Tak boleh. Kena cari tempat lain. Okey, lepas tu mereka menjawab, tidak baginda Nabi. Tempat itu belum ataupun tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk hari raya ataupun pengagungan terhadap agama mereka. Ya. Dekat Turki, Hagia Sophia tu kan, daripada Islam, Kristian, now back to Islam kan. Ya. Now dia dah semayang. So boleh tak ke buat itu? Hagia Sophia.
used to be Yang masjid tu, masjid Asia apa? Masjid Biru. Ya. Okay, persoalan dia, bolehkah? Boleh ke buat sekarang ni dah buat solat. Ya, okey. Yes. Boleh ke buat sembelih. Yes. Yes, sebelum tu dia gereja kan? Gereja kan? Asal dulu dia gereja, lepas tu jadi masjid, lepas tu jadi apa? Museum. Museum kan? Lepas tu balik jadi masjid lagi kan? Yes, of course. Okay. Naam. Oh, bagus. Ini soalan berkaitan dengan ni. Dengan apa ni? Boleh. Boleh tak? Dalam soalan lain, boleh tak gereja itu dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid? Boleh tak? Okey, macam ni. Naam. Kembali kepada soalan yang ana baca tadi, boleh ke tak masjid itu gereja itu dijadikan sebagai tempat beribadah ataupun dijadikan sebagai masjid lah? Boleh ke tak? Ni gereja. Ditukar semua. Kena tukar semua memang. Kenapa? Dibersihkan? Apa? Separuh je. Okey, separuh je. Separuh tu apa yang di renovate? Naam. Yes, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Jadi di sini sebetulnya ada dua pandangan ulama. Ya, ada dua pandangan ulama. Ada sebagian yang tidak memperbolehkan, tapi yang rajih diperbolehkan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita dengarkan, kalau kita tengok fatwa Arab Saudi, salah satunya fatwa Syekh Uthaymin dan juga Syekh Saleh Syekh Saleh siapa lah macam tu. Tapi bukan Syekh Saleh ni, bukan Syekh Saleh Fauzan. Iya, Syekh Saleh Fauzan juga dan juga ulama-ulama yang lain, dia membolehkan, tak ada masalah. Tak ada masalah gereja itu dibeli lalu dijadikan sebagai ibadah kaum muslimin. Dijadikan sebagai surau ataupun masjid, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dengan syarat kena bersihkan tempat tu. Kena bersihkan bentuk tu. Bentuk-bentuk gereja tu kena ubah. Kalau ada benda-benda syirik seperti gambar-gambar Tuhan, gambar Yesus dan sebagainya, kena buang, kena hilangkan. Tak boleh ada benda tu. Kena bersihkan. Baru boleh ditempati solat. Nah, sekarang soalannya, kalau sudah jadi masjid, boleh ke kita sembelih binatang di area tu? Macam mana kita nak jawab? Boleh ke tak? Boleh ya? Solat boleh. Kan? Ini yang wajib boleh. Solat boleh. Penyembelihan boleh ke tak ni? Boleh. Kenapa boleh? Kalau dah solat boleh, apatah lagi sembelih kan? Insya-Allah taala boleh. Sebab yang pertama, ini bukan tempat penyembelihan kepada selain Allah. Itu yang pertama. Okey? Yang kedua, ini bukan sebagai tempat perayaan. Adakah gereja itu dijadikan sebagai tempat perayaan? Tak kot, dia sebagai tempat ibadah. Merry Christmas dijadikan tempat perayaan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Kita tengok kepada zahir dia. Kalau dia sudah jadi masjid, kan? Kalau dia sudah jadi masjid, apa yang tak boleh? Ya. Yang penting dia jangan disembelih di dalam masjid tu. Itu yang tak boleh. Disembelih di dalam masjid. Maksudnya sembelih di luar masjid tu, di pagar apa, di halaman dan sebagainya. Insya-Allah taala boleh, tak ada masalah. Naam. Ya. Kalau katalah dekat overseas kan, Ya. dia ada multi-faith punya Facebook. So, macam mana boleh tak? Macam mana? Boleh. Maksudnya tempat solat untuk semua religion lah. Untuk semua ni ya? Untuk semua agama? Semua agama. Okey. Tempat tu bersih ke tak daripada benda-benda syirik, daripada berhala? Ada tak? Seluruh kosong Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah ta'ala boleh. Sebab itu bahagian daripada bumi. Bumi Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini sebagai tempat untuk sujud. Kan ada disebutkan dalam hadis,
Apa hadis dia ya? Ada dah lupa dah. Innama ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura, kata baginda Nabi. Sesungguhnya bumi ini dijadikan untukku masjid, yang pertama tempat bersujud, itu tempat solat, wa tuhuran, dan untuk bersuci. InsyaAllah boleh, tapi kalau boleh cari tempat yang lain lah, supaya dia tidak bercampur. Lebih hati-hati, hindarkan. Cari tempat yang lain. Kalau dah tak ada tempat yang lain, tak ada masalah, boleh solat di dalam tu. Yang terpenting jangan ada berhala-berhala di dalamnya, jangan ada lukisan-lukisan di dalamnya, tak boleh. Kalau boleh. Sebab tempat Allah Subhanahu Wa Taala mesti suci dari benda-benda najis ni, dari benda-benda kotor ni. Kena elakkan, kena jauhkan. Mesti banyak lagi tempat yang ni kan, tempat-tempat lain kan. Takkan di situ saja yang ada tempat untuk beribadah. Tempat lain mesti ada kan. The airport. Oh ya. Airport bukan negara Islam lah. Tapi biasanya di dalamnya tak ada apa-apa kan, tak kosong langsung kan. Tak ada lukisan-lukisan tanda ni, tak ada. Dia solatlah, no problem. Ya. Kita tinggal dengan bukan Muslim kan, keluarga. Ya. Dia ada lain. Kita pun kena solat juga. No. Nak ikut solat juga dengan mereka. Maksudnya solat 5 waktu di dalam rumah tersebut. Tadi di bilik tu, solat di bilik tu lah. Jangan solat di hadapan tu. Kalau kita ada keluarga Cina kan, Cina dalam rumah mereka ni biasanya ada berhala, apa dia sebut? Tokong. Tuhan mereka yang apa ni, yang tu. Jangan solat menghadap dia, tak boleh. Kena elakkan, cari tempat yang jauh daripada dia, dalam bilik ke, ataupun di halaman dan sebagainya. Takkan nak bercampur aduk dengan mereka menyembah seperti ni, lepas tu kau solat di belakangnya. Orang Cina dia macam ni. Lepas tu dia solat di belakangnya. No, tak mau. Okay, nah. Iya. Nah. Sebab ini hukum sudah berubah. Hukum ini sudah berubah. Yang dulunya adalah gereja lalu berubah menjadi masjid, maka diperbolehkan, tak ada masalah. Kecuali kalau tempat tersebut tidak berubah status sebagai tempat biasa ataupun museum, maka tidak boleh melakukan sembelihan di dalamnya. Kalau dah berubah tempat itu menjadi masjid, sebab kita tengok kepada masjid dia, kepada nama dia, kepada istilah dia, kepada keumuman dia. Kalau masjid, kita boleh berbuat semua hal ibadah, boleh kita buat di dalamnya, tak ada masalah. Tapi kalau dia belum berubah lagi status, masih dia gereja, ataupun dia hanya sebagai museum yang pernah dilakukan sebagai tempat perayaan orang kafir, memang tak boleh. Allah Ta'ala alam. Okay, Hana sambung dulu ya. Okay, kalau ada soalan, kita sambung nanti insyaAllah. Okay, kata mereka ni, mereka menjawab tidak baginda Nabi. Okay, jadi tempat yang mau dijadikan sebagai sembelihan oleh mereka ni tidak pernah dijadikan sebagai tempat penyembahan kepada selain Allah, tidak pernah diletakkan berhala-berhala di dalamnya, tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk berhari raya. Maka apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Penuhilah nazarmu itu, akan tetapi jadi ini nih, penuhilah nazarmu itu, sila. Kamu boleh sembelih binatang di dalam, tidak ada masalah. Yang penting elakkan daripada dua perkara tadi. Akan tetapi tidak boleh dipenuhi sesuatu nazar yang menyalahi hukum Allah. Dan nazar perkara yang di luar hak milik seseorang. Ini apa maksudnya ni? Linadhrin, tengok dalam, fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah. Tak boleh bernazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dia bernazar, kalau aku sembuh daripada penyakit, maka aku akan berzina. Contohlah, waliyadzubillahi taala. Ini adalah nazar maksiat, tak boleh, haram. Kena jauhkan. Tak boleh disempurnakan nazar ni. Tak boleh lakukan, tak boleh amalkan.
Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tak boleh dia bernazar dengan sesuatu yang dia bukan miliknya. Bernazar dengan sesuatu yang dia bukan miliknya. Seperti apa contohnya? Ada yang boleh bagi contoh tak? Di kampung kan, banyak ayam kan, ada lembu kan. Ada lembu. Kononnya dia nak bertakarrub kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia bertahun-tahun sakit kan, berobat, pergi ke Singapura, dia tak sembuh. Pergi ke mana-mana negara dia tak sembuh. Lepas tu dia tengok di hadapan dia ada ayam pula. Ada ayam tetangga lah, ada ayam jiran ke, ataupun ada kambing jiran. Lepas tu dalam hatinya dia terus berucap, kalau Allah memberikan kesembuhan kepada aku bernazar kambing tu aku sembelih untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ni tak boleh. Bernazar dengan hak orang lain. Memang Allahu Akbar. Ini termasuk juga nazar maksiat. Tak boleh dilaksanakan. Nanti anak akan jelaskan tentang jenis-jenis nazar nih. Aduh, ini nazar bukan nazar nih ya. Bernazar perkara yang di luar hak milik seseorang. Waliyadzubillah. Ini bukan nazar tetapi mencuri. Okey, kandungan bab ini tafsiran firman Allah tersebut di atas. Sudah dijelaskan tadi tentang tafsir dia, jelasan dia. Yang kedua, kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi, demikian halnya ketaatan kepada Allah, ya. Betul? Jadi sesiapa yang berbuat kemaksiatan, terutama melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berlaku kerusakan di bumi. Meskipun itu dilakukan oleh seseorang ataupun sebagian orang, maka yang lain meskipun mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapati kesan daripada maksiat tersebut. Yang ketiga, masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan itu. Yang keempat, bila perlu seseorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Inilah. Jadi kalau kita ada persoalan-persoalan, kita ajukan kepada mufti sebagaimana sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW. Jadi kenapa sahabat ni bertanya kepada baginda Nabi? Kenapa dia tak terus buat nazar tu? Sebab dalam hati mereka masih ada keraguan. Di mana saya melakukan nazar tersebut? Boleh ke tak kalau aku lakukan nazar dekat sini? Jadi terus bertanya kepada baginda Nabi SAW. Jadi kalau sama dengan kita ni, kalau kita ada permasalahan hukum yang kita ragu, ini boleh ke tak boleh ya? Saya pernah mendengar ustaz dia kata ni tak boleh. Tapi aku dengar ustaz yang lain dia cakap boleh. Mana yang saya nak amal ni? Ustaz satu ni ataupun satu yang mana? Macam mana kita nak dapatkan kepastian? Kena pergi kepada seorang ustaz yang memang ahli dalam bidang tu. Minta fatwa kepada dia. Pergi kepada seorang ustaz, kepada ulama, kepada seorang kiai yang mempunyai ilmu. Jangan melakukan suatu amalan yang di dalamnya terdapat keraguan. Sama ada boleh ataupun tak boleh. Lepas tu dia pilih, boleh lah. Tak ada masalah, ni boleh. Saya yakin ini boleh. Ataupun saya rasa berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tak ada rasa. Bukan rasa. Mesti ada dalil qat'i, dalil yang jelas tentang kehalalan dan keharaman itu. Saya rasa bernazar kepunyaan orang dengan kepunyaan orang lain ni boleh juga sebab dia adalah bentuk kebaikan. Orang yang punya juga akan mendapatkan pahala. Saya rasa ni boleh. Tahu. Dia berfikir sendiri, dia rasakan sendiri. Ini bagus. Ini tak boleh. Tak boleh, haram. Okey, baik. Yang kelima, tidak dilarang menentukan sesuatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Itu dua tadi. Ya, itu dua tadi. Yang keenam, akan tetapi jika pernah ada salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah, meskipun sudah tidak ada lagi, maka dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Samalah.
Jika tempat tersebut pernah dipakai oleh, contoh kalau di Malaysia ataupun di Indonesia, pernah dipakai oleh kaum Cina ataupun kaum India, pernah diletakkan tokong ataupun tempat ibadah oleh mereka. Lepas tu tiba-tiba mereka pindah kepada tempat yang lain dan berhala-berhala itu dihancurkan ataupun dipindah dan sebagainya, maka tempat tersebut tidak boleh kita gunakan sebagai tempat untuk menyembelih haiwan kurban. Tak boleh. Haram. Kurban kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita lakukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang ketujuh. Dan dilarang pula melakukan nazar okey, ini sudah tadi ya. Yang kedelapan, tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut kerana nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Kalau nazar maksiat tak boleh ya. Yang kesembilan, harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam acara keagamaan dan perayaan hari-hari raya mereka walaupun tidak bermaksud demikian. Ini banyak yang berlaku ni. Menyerupai perayaan-perayaan kaum musyrikin, menyerupai perayaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan perkara ini banyak diamalkan oleh generasi-generasi muda kita. Yang apabila mereka ini tidak ada tidak ada ilmu agama. Tidak ada ilmu agama. Sebab mereka ni jarang belajar tentang benda macam ni. Mereka dulu hanya belajar tentang masalah fiqh, tentang akhlak, berkaitan dengan tauhid, larangan-larangan, mereka tak belajar langsung. Jadi apabila mereka bekerja pada suatu company, kepada suatu syarikat, yang mana syarikat itu dimiliki oleh orang non-Islam, non-Muslim, maka mereka mesti ni akan buat perayaan-perayaan seperti ini. Dan mereka ni sebagai karyawan, sebagai anak buah bawahan, mereka juga akan ikut. Macam tadi, perayaan apa tadi? Christmas, Diwali. Selamat Diwali, selamat hari Christmas. Kalau dah sebut selamat tu, maknanya kamu dah meyakini tentang adanya tersebut. Ya. Hari lahir. Selamat hari lahir. Iya, tasyabuh juga. Tasyabuh. Sebab itu dimunculkan oleh kaum non-Muslim. Orang Islam, okey tengok ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang keempat, pernah tak mereka mengucapkan selamat kelahiran, selamat hari jadi? Tak pernah kan? Tak pernah. So siapa? Bila muncul ni? Benda ni muncul ataupun dimunculkan oleh mereka ni, orang-orang non-Muslim ni. Lepas tu ditiru oleh generasi kita, oleh saudara-saudara kita yang dikemas dengan bentuk yang seakan-akan itu dibenarkan, dibolehkan. Selamat hari jadi, lalu dibacakan Yasin, dibacakan Al-Fatihah. Ada juga tahlil pulut kuning. Kononnya ini benda baik. Baca tahlil, baca Yasin, bagi sedekah. Tu. Ini adalah syubhat. Juga boleh dibilang tasyabbuh. Syubhat, tasyabbuh. Sesiapa yang melakukan syubhat berarti dia jatuh kepada keharaman. Yes. Sesiapa yang dia melakukan tasyabbuh berarti mereka sama dengan mereka. Jadi orang Islam yang telah melakukan benda-benda macam ni, dia dapat dua dosa. Yang pertama syubhat, yang kedua tasyabbuh. So, kita nak cari aman, nak cari selamat, elakkan dari benda-benda macam ni. Tak perlu tepuk tangan, nyanyi selamat hari jadi. Apa lagu dia? Selamat hari jadi. Ini dipercantik. Allah selamatkan kamu tu kan. Dipercantik. Memanglah itu sebagai doa lah. Tapi tengok perbuatan tu pernah tak dilakukan oleh baginda Nabi? Tak pernah. Itu nanti akan disoal di akhirat. Kalau benda itu disoal nanti di akhirat, maka hisab kamu tidak mudah, tidak senang, berat. Sebab banyak soalan. Ini ditanya, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu tasyabbuh dengan orang kafir? Kenapa kamu buat hari ulang tahun, hari raya dan sebagainya? Ditanya nanti.
ditanya semua apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita nak cari aman, nak cari selamat, hindarkan daripada benda-benda tersebut meskipun ianya dikira sebagai kebaikan. Siapa yang kata itu tidak baik? Sangat baik kan? Merayakan hari jadi, baik. So keluarga berkumpul, makan-makan, ada nasi pulut. Kek saja kan? Kalau dekat sana, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Subhanallah. Kalau dekat sana ni, dia acaranya ni ada dia sampai buat event besar untuk merayakan hari kejadian. Hari jadi ni. Hari kejadian ke hari jadi? Hari jadi. Hari kejadian. Hari kejadian manusia daripada tanah. Jadi mereka ni ada yang mengundang ada sound system. Jadi mereka ada yang karaoke, yes, sound system. Kemudian ada yang menyembelih lembu, yes. Bahkan 1 hari penuh dijemput semua. Yes, kenduri. Tapi tujuan tu waliyadubillah, kita jawabkan. Benda-benda ni bukan datang daripada orang Islam, tapi datang daripada non-Muslim. Tapi sungguh ironis sekarang. Itulah apa yang anak katakan tadi, banyak di antara generasi kita, pemuda-muda kita, anak-anak saudara ataupun jiran kita yang meniru perbuatan-perbuatan orang kafir. Ini disebut tasyabbuh. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai perbuatan suatu kaum, maka mereka termasuk di dalamnya. Jauhkan. Inilah kita kenapa belajar tentang ilmu sunnah. Belajar tauhid. Ini kuncinya, belajar tauhid. Kalau kita belajar tauhid secara murninya, maka kita akan berfikir perbuatan yang tidak diajar oleh baginda Nabi, yang tidak bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, tinggalkan. Ada dalil kata, mana dalil hadisnya yang menjelaskan tentang ini? Mana dalil Al-Quran menjelaskan tentang ini? Kalau tak ada dalil, ketepikan. Sebab agama kita, kata baginda Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 pusaka yang sangat penting bagi kalian. Amrain, 2 perkara, 2 pusaka. Ima intamasaktum bihima lan tadillu abada. Selama kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, you tidak pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah, iaitu kitab Allah Al-Quran. Dalam riwayat lain, wa sunnati rasulihi, dan sunnah Rasulnya. Ni mesti kita pegang. Apa yang ada di dalamnya kita amalkan. Apa yang tak ada di dalamnya jangan kita amalkan. Sebab Islam itu sangat simple, sederhana. Dalil tu kuncinya. Quran hadis. Kalau Quran hadis cakap macam ni, kita amalkan semampu kita. Kalau hadis Al-Quran tak cakap macam benda ni, elakkan, tinggalkan. Tak kisah orang lain nak cakap apa, kamu ini W, kamu ini dan sebagainya. Kamu ini adalah bukan ini, bukan itu dan sebagainya. Kamu ini. Jangan hiraukan. Yang terpenting kita berada di jalan yang lurus. Okey, jom kita sambung. 6. Iya, Cik. Berhubung dengan itu hari jadi ini. Iya. Bagaimana dengan sambutan Maulid Nabi? Yes, Masya Allah. Sampai Okey, nah. Okey. Sambutan, okey. Kita sekarang okey. Okey, jadi ada akal fikiran, ada dalil. Okey. Sebab macam ni, kita ni dalam beragama seperti yang sudah disebutkan tadi kan. Jadi dia ada 2. Ada dalil, ini yang pertama. Yang kedua adalah akal. Okey. Dua-dua ni memang sangat-sangat diperlukan. Terutama yang pertama ni, dalil. Ya, yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi. Okey. Ini mesti kita amalkan, mesti kita tanamkan dalam diri kita. Okey, kemudian yang kedua akal. Akal ni sangat perlu juga. Sebab kalau kita tidak mempunyai akal fikiran, kita tak boleh menerima dalil ni.
Nah sekarang antara akal dan dalil ni, mana yang lebih didahulukan? Dalil. Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis cakap A, mesti akal ni patuh. Dia pun cakap A, tak boleh cakap B. Ya, apapun konsekuensinya. Sebab agama Islam itu adalah al-khudu'u wa tadhallul. Tunduk dan patuh. Apa yang dicakap oleh Al-Quran dan hadis mesti kau amalkan. Nah sekarang berkaitan dengan soalan tadi. Macam mana dengan perayaan Maulidur Rasul? Nah sekarang coba kita jangan berbicara ni dulu. Ni kita ketepikan dulu ya. Secara akal logik kita lah. Maulidur Rasul ni kita nak menghormati baginda Nabi, kan? Kita nak mengenang baginda Nabi. Sebab baginda Nabi banyak berjasa kepada kita dalam menyebarkan agama Islam. Siapa yang tak cinta Nabi? Siapa yang tak sayang Nabi? Semuanya sayang Nabi. Termasuk dia membuat perayaan Nabi. Merayakan kelahiran Nabi. Menyambut kelahiran Nabi. Maulidur Rasul. Okey, kalau kita tanya pada diri kita. Menyambut ataupun merayakan kelahiran Nabi ni secara akal kita ya. Baik ke tak baik? Baik kan? Ni secara akal. Apa baiknya? Baiknya ni apa? Mengingatkan Rasulullah, perjuangan Nabi kan. Karena dalam Maulidul Rasul kadang ada orang baca salawat kan. Ada baca bersanji, membaca tentang cerita sirah Rasul dan sebagainya. Okey, apa lagi kebaikannya? Makan. Of course lah. Itu poin yang paling penting, poin kedua. Poin pertama tu. Poin pertama. Sebab kalau di daerah Ana, kalau dulu Ana memang buat benda macam ni. Kalau Maulidur Rasul ni memang Ana yang jadi vokalis untuk baca selawat. Tekong. Apa tu tekong? Kepala, yes. Mana-mana kalau ada Maulidur Rasul dulu, mesti Ana yang dijemput duluan sebagai pembaca selawat. Ya Nabi salam. Masya Allah. Kalau baca salawat tu khusyuk. Bahkan yang dibaca pun sebetulnya bukan salawat pun, tapi dia menangis. Anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Sambil menangis. Seakan-akan Rasulullah datang kepada kita. Jadi itu kebaikan Maulidur Rasul. Ini kalau kita berfikirlah secara minda kita dengan perasaan kita, itu benda baik. Itu adalah benda baik. Tetapi meskipun benda baik, ada tak dalilnya tentang perayaan Maulidur Rasul? Tak ada secara clear, secara langsung, secara jelas. Tak ada dalil yang sorih yang menjelaskan tentang anjuran merayakan Maulidur Rasul. Tak ada. Dalil-dalil yang dibaca oleh ustaz, oleh guru, oleh kiai di masjid-masjid dalam perayaan Maulidur Rasul ni, dia tidak mengena langsung dengan perayaan Maulidur Rasul. Dalil yang mereka bawa biasanya iaitu puasa Isnin. Lepas tu apa lagi? Sebab puasa hari Isnin kan? Apa kaitannya puasa hari Isnin dengan merayakan Maulidur Rasul? Kan? Okey, kejap dulu. Ustaz belum finish lagi. Nanti sebenarnya nak soal. Sebab saya nak jawab ni. Okey. Kalau meskipun perkara itu baik, macam Maulidur Rasul tadi, memang sangat baik. Tetapi dia tak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis, ketepikan, elakkan, jauhkan. Cuba. Ini ada satu perkataan yang sangat-sangat menyentuh kita. Yang sangat tegas sekali. Iaitu Abdullah ibn Umar. Anak kepada Umar bin Abdul bin anak kepada Umar ibn Umar bin Abdul apa? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Kata Abdullah, anak kepada Umar Al-Khattab, okey. Ni ya. Kullu bid'atin dalalah wa in yaraha an-nasu hasanan. Ni sahabat terbaik yang bercakap ni. Yang bermaksud kullu bid'ah. Setiap perkara yang diada-adakan.
yang tidak pernah dicontohi oleh baginda Nabi. Termasuk yang ditanyakan tadi, perayaan Maulidur Rasul tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Kata Abdullah ibn Umar, bid'ah. Itu adalah perkara yang baru, bid'ah, tercela. Wa in yarahan nasu hasanan, nih poin pentingnya. Meskipun dia dianggap baik oleh manusia, tetap bid'ah. Meskipun dianggap baik, siapa mau yang tidak setuju Maulid Rasul? Baik, semua baik. Cuma kerana dia tidak ada dalil, tidak pernah dicontohkan oleh Al-Quran dan Hadis, kita tinggalkan sebab kita nak cari selamat, sebab kita nak cari aman nanti di yaumil qiyamah, sebab kita nak hisab kita itu diringankan. Tak banyak soalan. Tinggalkan benda ni. Memang baik. Cuma karena tidak dicontohkan, elakkan. Ya. Okey, dia tak spesifik daging. Iya. Tapi dia punya, kalau katakan masjid ke ataupun dia punya dalil riwayat Muslim. Iya. Tidaklah satu kumpulan yang duduk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat mengiringi mereka. Yes. Rahmat mengiringi mereka. So, berzikir. Okay, dia berzikir. There's no specific lah kata untuk that ni lah, untuk menyambut Maulid. Okay. Tapi the word berzikir tu macam very big kan. You can use it untuk baca Al-Quran. Yes. Macam sekarang ni pun is considered berzikir. Okay. You are using that. Naam. Ini tak boleh kita fahami hadis. Coba hadis tu Arabnya, coba baca Arab dia. Bukan yatsluna ayatillah. Coba versi Arabnya coba baca. Ustaz nak dengar. Sebab ana tak dengar yang zikir-zikir ni. Yang ana dengar yatsluna ayatillah. Iaitu yang mereka yang membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya. Coba yang versi berzikir tu. Sebab ana takut memang ana takut tak tahulah. Ada memang disebutkan berzikir tak? Berzikir. Lafaz Arabnya memang berzikir macam tu. Ada tak? Dalam satu kumpulan yang duduk berzikir kepada Allah, melainkan para malaikat mengiringi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan berturun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka. Oh yeah, I know this hadis. Yes. Ya. Ya, jadi redaksinya dia macam ni. Yatsluna ayatillah. Majtama'a qaumun min qaumin fi baitin min buyutillahi yatsluna ayatillahi wa yatadarasunahu. Jadi tidak ada seorang kaum yang berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala lalu dia berzikir, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, lalu mereka mempelajarinya, maka akan turun kepadanya ketenangan, rahmat, diliputi oleh malaikat. Nama-nama mereka disebut di sisi para malaikat. Yang dimaksud di sini adalah belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Quran. Membaca Al-Quran secara bertajwid, tadabbur Al-Quran, menghafal Al-Quran secara berkelompok, secara circle dan sebagainya. Itu dia. Kalau masalah tadi tentang masalah apa ni? Berzikir bersama-sama, membaca zikir dengan satu suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Bahkan yang ada sampai kejang-kejang, melompat-lompat. Ini tak termasuk. Tak termasuk. Ataupun membaca salawat bersama, tak termasuk. Baca seorang-seorang. Kecuali kalau diniatkan dengan belajar, dipandu. Ada yang pandu, tak ada masalah. Ini termasuk pada yatluna ayatillah. Okey, naam. Apa lagi? Iya. Sama ke hukum kalau kita terpaksa hadir jemputan hari jadi? Terpaksa. Oh, terpaksa. Okey. Siapa yang paksa? Okey, kalau dia tidak hadir, apa konsekuensi dia? Oh, dia tak sedap, tak selesa, tak sedap hati. Yes, of course. Betul. Memang salah satu akhlak ataupun adab apabila kita dijemput, kita mesti menjawab jemputan tersebut. Cuma kita tengoklah jemputan tu apa, dalam hal apa. Kalau dalam hal maksiat kepada Allah, mesti kita hindari. Termasuk tadi perayaan
hari jadi. Kalau kita yakini itu sebuah kemaksiatan, mesti kita elakkan, tak boleh hadir. Kita mesti pasang alasan. Saya tak boleh lah sebab ini macam ni. Katakan sesuatu dengan halus. Saya tak boleh hadir ke ini kerana sebab ini. Kalau boleh, bagi nasihat dengan dia. Sebetulnya. Tapi ni tak ada yang berani macam ni. Anapun yang berbicara di depan ni kadang tak berani lah. Dia memang tadi macam tak selesa, takut ini. Inilah umat akhir. Dia kurang tegas. Kalau kita pergi macam kita tak rela, kita terpaksa pergi. Tapi dia makan apa semua kan. Sama aja. Kalau dah pergi ke tempat itu, kalau dah pergi sama ada dia tidak mau makan ke, duduk saja ke, sama saja. Jadi lebih baiknya makanlah. Daripada tak makan, dosa sama. Kan? Dosa sama, makan tak makan dosa sama. Makan je lah. Lepas tu taubat. Sampai di rumah taubat. Yes, taubat kepada Allah. Ya Allah, memang aku dah kenyang sekarang. Tetapi aku sangat menyesal ya Allah. Engkau ini adalah At-Tawwab. Aku bertobat meminta ampun kepada Engkau. Aku tidak akan mengulangi perbuatan ini. Hilanglah dosa. Kalau ada tahun depan lagi, itu tak boleh. Kalau terpaksa datang lagi, buat lagi benda yang sama tadi. Makan lagi, taubat lagi, makan lagi, taubat tadi. Taubat lagi. Taubatnya diterima? Mesti diterima. Sebab Allah itu menyayangi kita lebih besar sayangnya seorang ibu kepada anak. Betapapun seorang anak derhaka kepada seorang ibu, mesti ibu ni sayang. Meskipun dia disakiti, dipukul ke, dicela seorang ibu, mesti ibu ni ada sifat kasihan. Selalu memaafkan. Allah Subhanahu wa taala lebih kasihan lagi, lebih memaafkan lagi daripada itu. Tapi jangan diulang-ulang ya. Dalil ini jangan dijadikan sebagai ini untuk ulang-ulang dosa. Itu terpulang kepada anti je lah. Okey, nah, iya soalan apa tadi? Iya. Tapi kita pergi nak makan je. Adakah pandangannya? Iya, sama je. Sama. Nak makan je tapi dia tak mau merayakan, sama, benda yang sama sebetulnya. Kalau dia dah hadir ke tempat itu, dia ikut serta meramaikan. Orang yang buat event ni dia semakin seronok. Oh, ramai ya yang datang. Engkau pun menikmati kelezatan makanan tu. Takkan kau tak dapatkan dosa? Istighfarlah. Benda yang sama. Meskipun dia tak ada niat untuk meraih, benda yang sama. Caranya kau pergi kedai beli nasi. Beli makanan yang lain. Jangan mengharap untuk mendapatkan free makanan. Beli saja. Nah. Kenapa kalau? Tak ada masalah. Kalau dia hantar makanan itu kepada kita, tak ada masalah. Makan saja. Bismillah. Kenyang. Lepas tu tidur. Nah, ada soalan lagi? Sebelum kita... Ya. Kenapa? Kita kumpul-kumpul? Tak boleh. Yes, tak boleh. Sebab kenapa? Kita ni orang Islam. Perayaan orang Islam ada dua. Aidil Fitr dan Aidil Adha. Selain daripada itu, kita tidak boleh merayakan perayaan non-Muslim. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Mereka merayakan keagamaan mereka. Kebudayaan. Dia bukan agama. Tapi dia tak ada sembah-sembah berhala waktu itu kan. Dalam pada masa itu tak ada sembah-sembah berhala. Tak ada buat-buat sesuatu yang memudaratkan. Tak ada.
Kalau cuma berkumpul-kumpul saja merayakan apa tu? Tahun Cina. Hari Ishak. Yes. So Cap Bomeh tu means 15 days. Oh. Raya kita, kalau raya Eid 1 bulan kan? Iya. Malaysia lah kan? Tapi in this Chinese, dia memang 15 days. 15 days. Yes. Dia celebrate, dia punya ceremony. Kan? Oh, ada seremoni ya? Yang dipersembahkan kepada Tuhan mereka. No, cannot. Ya. My brother lah. Iya. Let's say I visit maybe 4 days dah habis dia orang punya Perayaannya. boleh tak Ustaz? Kalau memang ada seremoni sembahan-sembahan beribadah yang dipersembahkan kepada Tuhan mereka, memang tak boleh. Hindari. Kita ni orang Islam. Nak bersihkan dari benda-benda kotor, dari benda-benda yang tidak dihalalkan dalam agama Islam. Lebih amannya, lebih selamatnya kita hindarkan. Meskipun itu di depan mata kita tak ada perayaan semacam menyembah Tuhan mereka, lebih baik hindarkan. Elakkan. Naam. Ha? Sambutan Chinese New Year tu kita tak payah pergi kerja ke? Ni macam mana cara nak jawab? Ini muskil ya. Terpulang kepada diri sendiri ya. Sebab dia, tapi ketika itu dia cuti kan. Cuti tak kan sedang bekerja. Hari kerja lah. Kalau dia bagi sesuatu, ambil je lah makan. Untuk merayakan tu tak perlu. Tapi kalau dia bagi rezeki macam makanan halal, macam nasi biryani, ambil lah, bismillah lah. Supaya dia kenyang. Tak perlu. Iya, tak perlu. Kita orang Muslim. Kecuali kalau baju tersebut menutupi aurat, macam jubah dan sebagainya, fil muskilah. Okey, dah habis ya. Jadi, naam. Dalam laporan Ya. mantan mufti wilayah Dr. Zulkifli Bakri, naam, betul. pernah hadir di Maulidul Rasul Syria. Iya. Dalam kenyataannya ada beberapa imam yang mendukung ni lah. Naam. Syekh Abdul Samad Abdul Rahman, Imam Jalaluddin. Iya. Iya. Yes, I know. Yes. Iya, betul. Di antaranya disebutkan dalam buku. Ana pun juga tahu nih pandangan ulama tentang merayakan Maulidur Rasul ni. Iya, betul. Saya pun tahu. Okey. Ya, jadi ada beberapa di antara ulama yang membolehkan, menghukumi boleh merayakan Maulidur Rasul ni. Cuma macam ni. Ini memang dia ada dua pandangan lah. Tapi kalau kita nak pandangan yang lebih sahih, yang lebih roji, lebih kuat, lebih selamat, kita ambil pandangan yang ni. Sebab itu tidak ada asalnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Pernah tak orang yang terbaik baginda Nabi, para sahabat merayakan ulang tahun Nabi? Tak pernah. Aisyah, Zainab, Aisyah, Fatimah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang pada tak pernah membaca selawat untuk mereka, untuk menyambut Maulid, tak pernah. Jadi kita lebih selamat ikuti mereka. Sesiapa yang nak amalkan pandangan yang menyatakan ini boleh merayakan Maulidur Rasul, boleh, tafadhal. Nanti masing-masing ada buku amalan di akhirat. Kalau kau ditanya tentang benda itu, kau jawab. Kita yang tidak mengamalkan itu, insyaAllah kita tidak akan ditanya. So kita cari aman. Cari selamat, insyaAllah ta'ala. Memang ada pandangan. Ana pun ada dalam beberapa kitab dijelaskan juga. Nam, ni yang last. Nam. Sebab kita ni dah umat yang jauh daripada Muhammad. Yes, betul. So sebab tu kita ada ijma' para ulama. Yes, betul. Nam. So ada benda yang mungkin tak berapa hadis ataupun Al-Quran tak berapa jelas. Ya. Kita ada ijma' para ulama Yes. yang akan buat keputusan. Nam. And this is one of it lah. Yang salah satunya ni lah dia kata digalakkan
bolehkah kita untuk meraihkan Maulidur Rasul? Naam. Sebab kadang-kadang umat Islam tak kenal pun siapa Rasulullah. Okey, Masya Allah. Naam, tabarak rahman. Tapi ijma' ulama' tu macam mana ijma' dia? Sebab tu Ustaz cuti. Satu hari kita buat, kita cuti. Yes, naam. Betul-betul. Memang ada percutian. Jadi memang ada ijma' ulama'. Tapi ijma' ulama' ni ijma' yang macam mana? Bukan semua ulama' pun. Yang menghalalkan itu bukan daripada golongan yang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil yang utama. Kalau salafus soleh, ijma' salafus soleh tak ada yang menghalalkan itu, yang membenarkan itu. Sebab jamaah ni bukan dia melihat kepada kuantiti. Jamaah ni dia bukan melihat kepada kuantiti, tetapi dia melihat kepada kualiti. Ada sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Abbas, jamaah itu sebenarnya adalah yang sesuai dengan ajaran al-sunnah. Yes, di atas jalan kebenaran. Itu yang maksud jemaah. Jadi ijma' ulama ni kita tengok dulu. Ijma' dia macam mana? Memang ulama ni dia tidak akan bersepakat dalam hal kesesatan, dalam hal yang mungkar. Tetapi kita tengok dulu konteks dia. Yang mereka benarkan, yang mereka ijma' ni tentang apa? Kita tengok pada sumber dulu sebelum kita lihat ijma'. Sumber dulu. Kalau ada sumber yang valid, memang kita lebih baik tinggalkanlah. Itu tadi, meskipun ini ada beberapa pandangan oleh ulama, lebih baiknya kita tinggalkan, ambil pandangan yang lebih sahih, supaya kita nanti di yaumil qiyamah tidak banyak persoalan ketika kita dihisab nanti. Naam, hada wallahu ta'ala alam. Syukran jazila, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.